Kemasan pilihan utama anda. Terima kasih untuk yang masih lagi setia bersama dengan kami. Okey, petang Khamis seperti biasa kita nak isi dengan sesuatu yang boleh memberi manfaat buat kita bersama ya. Sama-sama mungkin bawa kereta, baru je sampai kat rumah daripada pejabat ya, ataupun baru je penat buat kerja rumah ke mungkin ya. Apa pun diharapkan terus setia sampai ke penghujung je. Sebab kita ada Ustazah Nur Hafizah binti Musa untuk kita kongsikan satu tajuk Aku Stres. Ustazah, semua orang pernah mengalaminya. Cuma kerap ataupun tidak, besar ataupun kecil sahaja. Yes, dan di awal ini Ustazah, gambaran tentang apa yang kita bincangkan ni. Baik, terima kasih Siti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ustazah ingin mulakan Siti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan merujuk kepada ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 61 hingga 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang menjadikan gugusan-gugusan bintang di langit, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Itu surah Al-Furqan ayat 61 hingga 62. Ya, kenapa Ustazah bacakan ayat tu Siti ya? Kenapa Ustazah? Sebenarnya bila baca ayat Quran ya, dan bila Ustazah baca ayat 61 62 surah Furqan tu, kita bercakap tentang Maha Suci Allah yang menjadikan gugusan-gugusan bintang, matahari, bulan bercahaya, malam dan siang silih berganti. Ia menggambarkan tentang keluasan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan bagi orang-orang yang stres, ya, stres ni dia sinonim dengan kesempitan. Sebab tu orang stres ni rasa macam duduk dalam lubang jarum. Ya, semuanya nak histeria, nak menjerit, nak mengamuk, tension. Ya, padahal alam ciptaan Allah ini luas sangat. Ya, sebab itu bila baca ayat Quran tentang Allah yang menciptakan bintang-bintang, ya, bulan, matahari, langit, bumi, segala macam, dengan sendirinya kita rasa aura daripada ayat tadi tu terasa keluasan ya pada hati kita yang sedang tertekan. Sebab itu sebagai mukadimah lah, walaupun ialah benda ni patutnya tak bincang pada awal ya Siti. Tapi Ustazah sebelum terlupalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan ya tertekan di luar sana, tension, stres, sebenarnya cubalah pergi tempat yang lapang. Ya, sebaik-baiknya mungkin tempat yang kita boleh dengan mudah melihat langit, melihat bulan, melihat bintang, ya, melihat ciptaan-ciptaan Allah yang sangat hebat. Ya, pada tempat yang luas, dan rupa-rupanya itu boleh di antara terapi yang merawatkan tekanan. Stres kat tempat kerja kan Siti kan? Ambillah cuti sehari 2 hari, pergilah holiday. Ya, pergi pantai Podison pun tak apa dah Siti. Dia petang-petang tengok macam mana ya pergantian di antara matahari dengan bulan. Lihat matahari terbenam, lihat bulan yang nak terbit nun jauh. Ya, di hujung-hujung laut kita nampak kan, di kaki langit. Dan kemudian kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Tuhan kami, tidaklah ini semua engkau ciptakan sia-sia. Maha suci engkau, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Maka di antara bentuk azab dalam hidup ni tuan-tuan dan puan-puan ialah azab tekanan tadi, stres, tension. Ya, Siti rasa kalau stres ni azab tak? Azab. Ya, kita tak dapat berfikir dengan baik, hati kita tak
tenang. Ya, kadang-kadang kita bukan saja sakit, malah kita menyakitkan orang lain. Sepatutnya kita menjadi solusi pada orang lain, tapi oleh kerana kita tertekan, kita memberi masalah pada orang lain. Itu pun di antara bentuk azab juga atas muka dunia ni. Jadi sebagai permulaan lah, ustazah nak menggembirakan hati ustazah sendiri dan kita semua dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang indah. Okey, baik, maknanya memang betul lah ya. Al-Quran itu penawar kepada segala-galanya ya. Cuma kita kadang-kadang ustazah tahu dah Al-Quran itu ya. Kalau contohlah kita rasa nak hidup bahagia ataupun berjaya, pantang dengan mana-mana seminar ke bengkel ke penceramah terkenal satu dunia turun pun kita pergi. Tetapi kesannya tak ada. Cakap mudah Al-Quran, tapi baca tak rasa apa pun ustazah. Macam mana ustazah? Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Siti kalau kita nak dapat gambaran dululah ya kan, kita akan jawab kenapa baca Quran pun tak hilang stres ya. Okey, kita tengok dulu apa makna tekanan tersebut. Apa makna stres pada diri manusia ni. Tekanan ataupun stres ini merujuk kepada keadaan emosi yang berlaku akibat perubahan sama ada luaran ataupun dalaman yang melebihi keupayaan individu untuk mengendalikannya. Sebab bila dah tak dapat kendalikan, tak dapat uruskan, dah melampaui pada had, biasanya itulah yang menyebabkan kita rasa tertekan dan tertekan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pada satu ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali pada kadar yang dia boleh terima dan boleh mampu untuk menanggungnya. Kadang-kadang kita cepat mengalah. Cepat maknanya memang surrender lah, memang tak boleh. Tapi cuba tanya betul-betul. Ya, Allah yang sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya jalan tu mungkin ada banyak lagi. Ya, cara tu ada banyak lagi. Tapi kenapa tak kita gagahkan diri untuk mencari jalan keluar dan solusi kepada masalah-masalah kita. Ya, sebab tu bila kita tertekan tuan-tuan, jangan mudah angkat tangan dan kata, saya memang tak boleh buat. Ya, saya memang tertekan. Saya memang tak mampu hadapi semua ni. Sedangkan kita beriman dengan ayat tadi, insya-Allah. Sebenarnya yang berlaku pada kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ya kadang-kadang menjadi pintu gerbang kepada nikmat dan kebaikan yang selanjutnya untuk kehidupan kita. Ya, betul kan Siti kan? Orang yang tertekan, yang stres. Ya, ustazah baru baca sekejap tadi, Abdul Qadir Jailani sebut, kadang-kadang Allah menjadikan hati manusia tu hancur berkali-kali dengan perkara dunia. Sebab Allah ingin menghidupkan hati yang hancur hanya dengan Allah sebelum dia bertemu dengan Allah di akhir hidup dia. Jadi, yelah bila dah hancur hati tu, dengar pun stres kan? Maknanya dengan tertekannya, dengan stresnya sampai hancur berkali-kali dalam kehidupan ni hati kita. Kerana apa? Kerana Allah nak mengembalikan hati itu biar hidup hanya dengan Allah. Ya, dan pada hari ini insya-Allah ustazah, ya khususnya kepada para muslimat lah, ustazah menjiwai sangatlah kehidupan seorang muslimah ya Siti ya. Sebagai ibu, isteri, sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat, subhanallah, banyak sangat tanggungjawab yang kadang-kadang memang berlakulah ya, kita kata kelemahan dari sudut pengurusan menyebabkan kita akan selalu rasa tertekan. Ya, bila tertekan ni dia punya implikasi dia tak baik. Ya, di antara yang pertama sekali ialah implikasi daripada tekanan ni tuan-tuan, sebenarnya ia membawa kita kepada masalah-masalah kesihatan yang kronik. Sebab itu ustazah masih diberikan faham oleh seorang doktor lah. Ya, ustazah nak cakap ni pun hati-hati gak pasal bukan doktor. Tapi ustazah bercakap tu secara general saja, seperti mana yang diberikan faham oleh seorang doktor perubatan pada ustazah. Dia kata, ya, bila kita tertekan, bila kita stres, kadang-kadang tengok orang stres mudah marah kan, orang stres mudah merajuk, orang stres mudah apa lagi Siti, mudah memberontak, hal kecil jadi besar, benda kecil, betul Siti. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, memang kita memang banyak masalah dalam hidup ni, ujian kan, tapi cuba fahami apa yang berlaku pada tubuh badan kita ketika mana kita respon dengan cara yang salah. Betul. Ya, kita ni tahu nak menyedapkan hati, memuaskan hawa nafsu kita je. Kalau kita geram, kita marah, kita pok-pek, puas hati, dapat laser sana, laser sini. Betul kan Siti? Betul. Tapi tahu tak apa yang berlaku dalam tubuh badan kita? Tiap-tiap yang kita buat tuan-tuan, baik dia balas baik. Yang tak baik, membawa pada yang tak baik juga. Ya, betul. Jadi rupa-rupanya, ya, ini kajian ustazah tentang pengurusan stres, ya. Macam mana ada satu model, namanya model sindrom adaptasi am, General Adaptation Syndrome.
ya. Untuk orang stres, yang pertama sekali dia kata, bila orang tu tertekan, tak kisahlah masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah tempat kerja, masalah orang khianat, orang buat jahat kat kita ke, fitnah dan sebagainya, kita kan tension kan, ya. Apa yang berlaku pada peringkat pertama ialah reaksi kejutan ataupun alarm reaction. Kan kita selalu terkejut kan. Ni kalau ada benda-benda tu kan dia jadi jadi ya Allah, kita boleh rasa panas telinga-telinga ni, muka-muka ni rasa macam naik darah tu sampai ke kepala, sampai ke muka. Itu namanya reaksi kejutan. Dan reaksi kejutan ni umpama lampu kuning lah kalau traffic light tu. Bersedia. Maknanya dia sedang memberi amaran. Sesuatu akan berlaku pada tubuh badan kita. Ya, dan apa yang berlaku lazimnya ialah tubuh kita bila berlaku reaksi kejutan, dia umpat aku macam tu, dia fitnah macam tu, kan kita terkejut kan? Ke tak terkejut? Oh, dia fitnah ke? Macam tu kan? Kita terkejut kan? Bila terkejut tu, tubuh kita, subhanallah, Allah cipta sistem dalam tubuh ni, dia siap sedia untuk apa? Untuk kelenjar-kelenjar dalam tubuh ini merembeskan hormon-hormon bagi menstabilkan keadaan tubuh badan dalaman yang telah berubah akibat daripada reaksi kejutan tadi. Apa yang berlaku? Jantung berdebar-debar. Ya, kan biasa orang terkejut macam tu lah kan, dia mencungap-cungap, dia bernafas kan, sebab tengah geram ni, tengah tension ni. Ya, kemudian darah dia jadi tinggi, naik darah tinggi sampai. Ya, dan gula dalam badan juga jadi naik kerana stres tadi. Dan alhamdulillah Allah menciptakan dalam badan kita ini kelenjar-kelenjar menyelamatkan kita. Apa dia? Rembeskan hormon-hormon. Ya, antaranya ada hormon namanya adrenalin, ya, dalam darah, dia rembeskan dalam darah. Ya, ada hormon kortisol. Jadi hormon-hormon tu nak menstabilkan balik keadaan kita. Dengan izin Allah. Syukur pada Allah, ya, supaya kita ni dalaman kita tu dapat bersama-sama menghadapi benda yang mengejutkan, supaya reaksi kejutan. Supaya tak mati terkejut. Yes, supaya tak mati terkejut, ya. Jadi alhamdulillah itu peringkat yang pertama, reaksi kejutan. Ya. Tapi kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kelenjar ini asyik terkejut je kan, ya, maknanya kena rembeskan hormon tu pada kadar yang sangat banyak, kena kerja kuat lah kita kata. Ya, kena kerja kuat. Jadi biasalah benda kerja kuat ni dia akan sampai tahap dia lemah. Macam mesin kan? Macam mesin. Patut umur 60, umur 55 baru lemah. Tapi oleh kerana terlalu kerap sangat duduk dalam keadaan tertekan yang tak dapat diuruskan dengan baik, ia menyebabkan kelenjar itu boleh jadi lemah, belum tiba pada masa yang lazimnya. Kadang-kadang umur 35 dah lemah dah. Ya, jadi sistem dalaman tubuh badan kita tu akan terganggu. Kerana apa? Kerana kita tak menguruskan emosi kita akibat tekanan tadi dengan baik. Ustazah, tuan-tuan, bila dengar penerangan daripada doktor tu terang kat ustazah depan-depan seorang lawan seorang, sebab ustazah kan stres kan. Dia menerangkan macam mana kalau kita tak kawal tekanan dalam diri kita, itu yang berlaku dalam tubuh badan. Dan pada masa Ustazah jumpa dengan doktor tu, dalam masa yang sama Ustazah mengkaji bagaimana stres pesakit-pesakit kanser payudara. Ya. Jadi nak tahu macam mana proses tekanan tu dia punya implikasi pada tubuh badan. Bila Ustazah diberikan faham yang seperti itu, ya, Ustazah kata dengan doktor tu, ya Allah doktor, sepatutnya pelajaran ini, sepatutnya benda yang kita bincang ni jadi satu silibus dalam pelajaran kita, dalam kurikulum. Sebab anak-anak remaja ni kan suka mudi kan. Dia sekejap mudi, kejap masuk bilik kan dah tak bunyi dah, tanya pun tak jawab. Dia nak ikut perasaan je, meluahkan dia punya tekanan tu. Padahal kita kena fahamkan setiap orang, terutama anak-anak remaja ni, sebenarnya bila dia buat perangai macam tu, ada benda yang berlaku pada tubuh badan dia. Dia nak cepat tua ke? Ya, nanti kan asyik stres, nanti kan masalah kesuburan lah apa semua kan, bila dah kahwin. Jadi dia kena diberikan faham. Kalau tak diberikan faham lebih awal, dia pun tak tahu. Dia ingat bila dia stres, dia marah-marah, dia mengamuk dalam rumah, dengan itu dia melepaskan perasaan dia dan dia rasa puas. Sebenarnya bukan tu yang berlaku. Ya, ada benda yang akan menyebabkan terjejasnya sistem yang stabil dalam tubuh badan. Ya, yang lazimnya begitu. Seperti mana yang Allah ciptakan, tapi bila tertekan, dia jadi macam-macam. Itu yang pertama, Siti. Yang kedua adalah tahap ketahanan dan penentangan. Tadi tu reaksi kejutan, terkejut. Ya? Bila masa tahap ketahanan dan penentangan,
Ketika ini sistem saraf kita, ya, dia cuba sangat untuk bertahan. Jangan sampai jejaskan sistem saraf. Dan sistem saraf ni bertahan dan cuba kembali normal. Sebab tu bila orang terlampau stres, nanti insya-Allah lepas 2 jam kan dia nampak okey balik. Dia nampak okey dah, nafas dia dah tak mencungap-cungap dah, ya. Dia dah nampak stabil. Kadang-kadang dia cakap dengan anak-anak ke, cakap dengan suami, okeylah bang, saya dah letih dah marah ni kan. Saya nak diamlah pula. Itu sebenarnya dah tahap kedua dah tu. Tahap apa? Tahap ketahanan dan penentangan tu dah berjaya dah. Lepas daripada reaksi kejutan. Tetapi apa yang berlaku pada tahap itu, badan kita akan sangat kepenatan. Letih. Lama tahan. Jadi dalam badan tu letih, ya. Kita jangan lupa tuan-tuan, dalam ni banyak lagi benda bekerja ni. Buah pinggangnya, jantungnya, hatinya. Kalau sayang kat tubuh badan, kita kena ingat apa yang saya cakap ni. Jadi sebab itu orang stres tu, lama-lama dia penat, dia nak tidur kan, ya. Dia letih dalam malam cakap dah, dia katakan, ya, dia penat. Dan itu memang dikaji dalam sindrom adaptasi am yang saya sebutkan tadi, model tadi. Ya, menyebabkan keletihan. So peringkat yang ketiga ialah peringkat keletihan, di mana ketika itu kesihatan akan terganggu. Kalau keletihan tu sentiasa, maknanya hari-hari stres. Pagi yang kejutkan anak semayang, stres dah. Ya, nak pergi kerja, stres. Tengok jalan jam, stres. Sampai tempat kerja, tengok orang, stres. Bekerja, cuba bayangkan tuan-tuan, keletihan itu dah jadi apa? Bertimpa-timpa. Ketika itu dia masuk kepada tahap yang ketiga, namanya keletihan kronik yang membawa kepada gangguan dari sudut kesihatan. Cuba tanya diri kita sendiri tuan-tuan, kita nak tak sakit? Tak nak. Kalaulah kita boleh, ya, Allah berikan sebab musabab sebenarnya Siti kan. Kalau kita boleh sebenarnya mengelakkan daripada kesakitan-kesakitan, sakit-sakit, ya, dan kita nakkan satu kehidupan yang mudah-mudahan sehat dan kita boleh memberikan manfaat yang lebih baik, itu kan lebih baik kan. Betul. Ya, tanpa ustazah, bukan maksud ustazah orang sakit ni tak baik, tak. Tapi kalau sakit tu memang ujian daripada Allah. Tinggal lagi sebagai manusia, kita tak cari jalan untuk sakit, tapi kita cari jalan dengan ilmu Allah untuk apa? Untuk sihat. Sekiranya dah usaha dah untuk sihat, tapi Allah takdirkan juga sakit, maka itu satu benda yang terbaik di sisi Allah untuk kita. Tapi kita cuba kan Siti? Betul. Kalau tak cuba, maknanya kita buat perangai tadi, asyik stres, asyik tertekan, kemudian kita sakit awal daripada orang lain. Sebab Siti, sekarang ni orang-orang yang sakit kanser payudara, Ustaz lihat dalam statistiknya bawah umur 50 tahun. Sekarang umur 20-an pun dah macam-macam jenis penyakit dah ada. Dan memang kalau kita kaji penyakit-penyakit ni, dia banyak sangat kaitannya dengan tahap tekanan yang tak terurus dalam diri seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah mengingatkan diri sendiri juga. Ya, memang kita ada banyak masalah, banyak ujian, banyak benda nak urus, banyak tanggungjawab nak buat. Tapi kita harus memilih untuk tidak tertekan. Kita kena memilih. Sebab macam ni je, kita kata dengan diri sendiri, kita nak harapkan orang sayang kita ke ataupun kita sayang diri sendiri? Yang nombor 2 tu? Kita lah yang sayang diri sendiri. Kalau kita hanya mengharap orang sayang kat kita, jangan buat saya tertekan, jangan uji saya, jangan streskan saya, Ustazah fikir orang tu pun tak mampu nak buat benda yang kita minta tu. Ya, tapi kita yang boleh memilih dengan izin Allah apa dia? Jaga diri kita dengan baik supaya kita tak mengalami 3 tahap tadi yang berakhir dengan apa? Keletihan yang kronik yang membawa kepada pelbagai masalah-masalah kesihatan yang nanti mengganggu juga tuan-tuan dan puan-puan, ya, kualiti kehidupan kita. Tinggal lagi kalau dah jaga dan sebagainya, Allah takdirkan sakit, tetap Ustazah katakan itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk hambanya juga. Tapi setelah kita boleh berikhtiar, berusaha, kita usaha dan ikhtiar. Sebab akibat daripada tu kan Siti, bila dah hormon pun tak stabil, itu yang jadi sakit pinggang, sakit lutut, sakit sendi, sakit belikat, ya. Mukanya kilat lagi, muda lagi. Tapi bila duduk bangun, aduh, katakan, ya, orang pun naik confuse, dah tua ke muda lagi, muka nampak muda tapi badan macam orang tua. Sebab apa? Sebab banyak sangat gangguan dalaman. Dan Ustazah bercakap hari ni tuan-tuan dan puan-puan untuk diri Ustazah sendiri, supaya apa? Mari kita memilih dengan izin Allah untuk hidup yang lebih berkualiti. Uruskan tekanan kita dengan baik, uruskan emosi kita dengan baik, dan insya-Allah Ustazah cuba bagi pandangan Ustazah, ya, bagaimana untuk kita menguruskan tekanan, ya, emosi tadi insya-Allah. Baik Ustazah, bila dengar Ustazah ni, saya rasa dalam tempoh studi Usrati tak habis ni, semua boleh stres lah, walaupun datang banyak mana pun masalah, ya. Boleh tenang. Tetapi kita bimbang habis je Usrati ni, daripada asar dah.
Macam mana kita nak maintain tahap menguruskan stres itu dengan baik walaupun berdepan masalah tu berjuta kali. Sebenarnya cara dia sama je, tapi kenapa dulu yang masa kali pertama kita boleh, kedua kita dah goyah dah, ketiga langsung tak boleh. Baik, terima kasih sangat dengan soalan Siti. Memang Ustaz akan huraikan Siti bagaimana nak uruskan ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita baca dalam buku-buku motivasi barat ya, ataupun Ustazah ada baca satu buku lah yang dihadiahkan oleh seorang doktor lagi, hadiahkan Ustazah ya, buku mana tajuk yang tadi sebab dia orang putih ya. Dia kata karangan buku ni ditulis oleh Brian Sher, Dr. Robert Goldman. Dia kata apa? Tajuk buku dia, You Are Not Crazy, It's Your Hormones. Ya, kadang orang kata dia ni betul ke tak betul sebenarnya tu tak gila pun. Dia bukan yang tak betul tuan-tuan tapi sebenarnya ketidakstabilan hormon dalam tubuh badan dia. Akibat daripada tadilah antara yang menyumbang kepada tak stabil tu, selain daripada faktor usia, ialah kerana tekanan demi tekanan yang tak dapat kita uruskan dengan baik. Dalam buku-buku barat kita tak berapa jumpa benda yang Ustaz nak cakap sekejap lagi ni, iaitu faktor ataupun punca sebenarnya yang Ustazah yakin dan Ustazah rasa lalui benda tu, yang sebenarnya menyumbang kepada tekanan yang tidak terkawal. Apa dia? Tadi kita kata tension Ustazah, anak-anak nakal. Tension, suami pun nakal juga. Ya, tension, kerja banyak. Ya, stres, orang ni mengata-ngata, masalah hubungan. Betul lah, itu pun di antara benda-benda yang menyebabkan kepada tekanan tadi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Ustazah percaya ada satu lagi faktor yang menyumbang kepada tekanan hidup. Apa dia? Iaitu dosa-dosa yang kita lakukan. Sebenarnya yang itulah. Ya, kalau ikutkan ujian Nabi SAW, lebih besar ujiannya. Ya, dan para nabi lebih besar ujian. Tapi kenapa Nabi kita tenang? Sahabat-sahabat besar ujian, tapi sahabat-sahabat tenang. Salafus salih besar ujian, tapi mereka tenang. Sebab itu benar sekali, faktor dosa lah yang kadang-kadang menyebabkan benda yang kecil pun jadi besar tekanan dia. Jadi stres sangat. Sebab apa? Faktor dosa. Faktor hati kita manusia ini, yang kadang-kadang kehidupan kita banyak kelalaian, banyak maksiat, ya, banyak buat benda-benda yang Allah tegah. Maka itulah yang menjadikan ya Allah tertekan sangat. Tuan-tuan lihat ya dalam surat khabar kan, ya, ada something jalan raya sekarang kan. Maknanya benda-benda atas jalan raya pun nak bawa sampai berpukul-pukul, sampai bertumbuk-tumbuk, sampai berbunuh-bunuh. Padahalnya Allah kita kata cala bala tu bolehlah dengan 200-300 boleh hilang. Takkan nak hilangkan cala bala kereta kita yang kita gesel ke apa benda, sudahnya kita hilangkan nyawa orang tu. Tapi bila orang tertekan, tak dapat dah nak fikir dengan rasional, dia tak dapat nak duduk dalam alam yang luas, dia duduk dalam sempit tadi, dalam lubang jarum tadi, maka semua tu boleh berlaku. Dan bagi ustazah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, cakaplah, sebutlah sebab itu, sebab ini, betul belaka. Tetapi ustazah meyakini dan mempercayai faktor paling besar kenapa kita gagal mengawal, mengurus emosi, mengurus kehidupan kita, kerana faktor dosa yang kita tak mohon ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Faktor hati yang gelap, yang hitam, yang kita tak berusaha sungguh-sungguh untuk menyuci dan membersihkan dia. Sebab itu takkan Allah berikan ketenangan, takkan Allah berikan kelapangan hidup pada orang-orang yang sentiasa berdosa dan tidak bertaubat pada Allah. Takkan. Ya, maknanya akan sentiasa stres, akan sentiasa tension. Pergilah kursus motivasi mana pun. Tapi kalau kita ni adalah orang yang melakukan dosa dan tidak bertaubat, kita takkan jumpa erti ketenangan. Kita akan terus hidup dalam tekanan demi tekanan. Ya, dan itulah di antara yang ustazah sangat yakini. Sebab itu, ya, kalau kita nak mengurangkan stres tersebut, sebab kita nakkan pertolongan Allah untuk kita berhadapan dengan ujian-ujian, dengan tanggungjawab, dengan tekanan, dan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu, ustazah yakin dan percaya tuan-tuan, kita kena kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, minta ampun daripada dosa-dosa kita yang banyak. Cuba renungkan kata-kata ustazah tu. Ya, sebab bukan maknanya sebab saya ni hidup susah ustazah, saya miskin, saya stres. Tak. Ya, saya ni begitu begini, orang lain senang lah ustazah, saya nak menguruskan anak, saya stres. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah sukalah pada petang ini nak berkongsi kisah
putera mahkota dengan orang miskin. Bunyi macam cerita apa tu? Cerita rakyat. Cerita rakyat Zaman ni, dulu tapi ni kala. bukan cerita rakyat ni tuan-tuan. Ustazah ambil cerita ni daripada kitab Siyatul Qulub karangan Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Okay. Bukan cerita rakyat, tapi ni cerita betul. Tajuknya putera mahkota dengan orang miskin. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya kita tengok sebenarnya macam mana yang Ustaz nak sebut tadi, dosa tu, kelalaian tu sebenarnya yang menekan diri kita sampai kita rasa tension, ya. Dan kita lihat apa yang berlaku kepada Ali, iaitu putera mahkota Al-Ma'mun, salah seorang khalifah Abbasiyah. Ya, pada zaman itulah bagaimana Ali ni, dia daripada istana yang besar dekat kota Baghdad tu, ya, daripada ialah duduk istana kan, makanannya lazat-lazat, kenderaannya bagus, kehidupan yang zahirnya menyenangkan kan, orang selalu kata wah senanglah dia. Itu kehidupan dilalui oleh Ali, putera Al-Ma'mun. Ya, jadi satu hari tu tuan-tuan, Ali ni duduklah dekat tingkat atas tu kan, dekat balkoni istana, dan dia memandang ke bandar. Dia pandang rakyat jelata dia. Dan ketika dia pandang tu, dia baru lepas lah, masa tu dia baru lepas makan makanan yang enak, pakai pakaian yang indah-indah kan. Daripada balkoni istana tu dia nampak orang ramai sangat keluar masuk pasar yang dekat bandar tu. Dia nampak daripada atas, tengok orang pergi, orang keluar apa semua. Tapi entah macam mana, dalam ramai-ramai yang dia pandang tu, tertumpu pandangan dia pada seorang laki-laki. Sebab dia nampak laki-laki tu sekejap masuk pasar, sekejap keluar pasar, sekejap masuk pasar. Dan kalau orang lain cuma pikul sikit je. Tapi laki-laki ni pikul atas bahu, pikul kat tangan lagi, ikat kat pinggang lagi. Keluar masuk, maknanya kata, siapa yang terbeban sangat pikul sana sini tu? Sebab laki-laki tu sebenarnya adalah seorang kuli yang mengangkat barang-barang. Yang ambil upah angkat barang-barang. Jadi dia pun tengok daripada istana dia. Dan bila dia dapat berhadap, nampak laki-laki tu nampak muka laki-laki tu, tak tahu kenapa hati dia rasa seronok tengok muka laki-laki tu, sebab ada tanda orang soleh tu. Dia macam ahli ibadah. Jadi dia tengok. Bila dia tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan putera mahkota tu jadi tertumpu pandangan pada laki-laki tersebut. Bila masuk waktu duha, dia melihat laki-laki tu tinggalkan pasar. Tak bawa lagi dah barang tadi. Tadi kan bawa barang atas bahu atau apa semua. Nampak laki-laki tu bergegas meninggalkan pasar tadi, menuju ke tepi sungai Tigris. Okay. Dia tengok laki-laki tu. Laki-laki tu pergi tepi sungai Tigris. Laki-laki tu pun ambil wudu. Dia dah ambil wudu. Di tepi sungai itulah laki-laki tu solat 2 rakaat. Dan dia dapat melihat laki-laki tu menadahkan kedua tangannya, berdoa dengan sangat khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudiannya, lepas pada dia solat tu, dia nampak laki-laki tersebut pergi balik semula ke pasar, sambung balik kerja dia, pikul, angkat balik semula, sampailah menjelang zuhur. Ya, laki-laki tu dah beli roti dah sedirham, lalu dia bawa roti tu ke tepi sungai Tigris. Dia rendam dulu roti tu. Dia rendam roti tu, bila dah sebab roti keras sangat. Roti orang miskin je beli kan, dia rendam dulu. Bila dah dapat dah rendam tu, dia pun barulah dia makan. Bila makan roti terendam ni, maknanya itulah makanan, itulah minuman kan. Dia masuk dengan air sekali kan. Dia pun orang miskin Siti. Dia pun makan. Lepas dia makan tu, dia ambil uduk, dia solat zuhur. Kemudian dia menadah tangan lagi ke langit. Dia menangis, dia menyeru pada Allah yang Maha Hidup. Lagi terus menerus terus dia berdoa kepada Allah. Lepas tu kelihatan laki-laki tu lepas zuhur tu, dia tidur sekejap. Penat kan angkat barang kan. Dia tidur. Lepas tu dia bangun, dia pergi balik ke pasar, dia kerja lagi sungguh-sungguh, angkut ni lah, keluar masuk pasar tu. Lepas tu dia beli roti, dia pun balik rumah. Kenapa yang putera mahkota ni nampak perjalanan rutin seharian tu? Sebab putera mahkota ni bukan tengok hari tu je. Dah beberapa hari dah. Kadang-kadang dia tengok pagi, kadang dia tengok petang kan. Dan dia nampak tertumpu pandangan dia pada laki-laki tadi. Menyebabkan dia rasa macam nak jumpa lah lelaki tu. Biasalah kan ya. Jadi orang istana pun, pengawal istana dipanggil oleh putera mahkota tadi. Kata tolong panggil pakcik sekian-sekian, dia tunjuklah ada yang angkat-angkat barang apa semua tu, tolong panggil dia.
Jadi cuba bayangkan Siti, bila seorang pengawal pergi pasar, cari laki-laki ni, bertanya dengan orang, mana laki-laki yang angkut ni lah. Dia tiba-tiba orang tunjuk kat dia dan dia kata, putera mahkota nak jumpa kau. Menggigil juga. Jadi menggigil juga. Tapi bila dia dengar putera mahkota nak jumpa tu, cepat-cepat dia kata, hasbiyallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cepat-cepat dia cakap, ya Maha Suci Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dia adalah sebaik-baik penolong. Dan kemudian dia pun ikutlah pengawal tadi tu, pergilah jumpa putera mahkota tadi. Bila sampai dekat istana yang tersergam indah, dipersilakan masuk. Kemudian putera mahkota tu pun tanya, kenal tak aku? Dia kata, aku belum pernah lihat tuan lagi, tapi yalah aku kenal. Dia jawab, yalah aku kenal sebab duduk dalam istana dah kan, mesti orang istana kan. Jadi dia aku kenal. Dia kata, putera mahkota ni baik. Dia pun katalah, aku ni anak khalifah. Kemudian putera mahkota tanya lagi dengan pakcik tadilah yang miskin ni. Dia kata, pakcik kerja apa? Dia kata, oh, aku bekerja bersama hamba-hamba Allah yang lain di negeri Allah inilah. Dia kata, ya. Putera mahkota tanya lagi, sebenarnya pakcik, aku dah lihat kamu ni berapa hari dah. Dan aku tengok engkau ni sengsara sangat nampaknya. Ya, pagi petang kamu mengangkut apa semua. Jadi aku sebenarnya bila dah tengok hari-hari tu, aku rasa macam nak tolong ringankan penderitaan engkau. Lepas tu kata pakcik tadi ni, dia kata, tuan, dia kata, dengan cara apakah tuan nak melakukannya? Jadi putera mahkota kata, beginilah, tuan boleh kerja dengan kami, tinggal dekat istana, bawa keluarga datang sini. Jadi kat sini senang, makan minum, tempat tinggal semua dah ada. Jadi nanti tak ada lagi kesusahan, tak ada lagi penderitaan, tak ada lagi kesedihan, kata putera mahkota. Apa jawab si miskin tadi? Apa jawab pakcik tadi? Pakcik tadi kata, wahai putera khalifah, tiada kesusahan bagi orang yang tidak berdosa. Tiada penderitaan bagi orang yang tidak durhaka. Dan tiada kesedihan bagi orang-orang yang tidak melakukan keburukan. Adapun orang yang berpetang hari dalam kemurkaan Allah, berpagi hari dalam kedurhakaan terhadap Allah, maka dia adalah orang yang terus bergelumang dalam kesusahan, kesedihan dan penderitaan. Pakcik tadi ambil kesempatan tuan-tuan nak mendefinisikan balik apa makna derita tu, apa makna tekanan tu. Ya, sebenarnya tadi tu putera mahkota je nampak dia susah, tapi dia kata tak ada. Kalau orang tak berdosa tak ada susah apa. Orang tak buat maksiat tak ada derita apa. Ya, dan kemudian putera mahkota pun tanya lagi. Putera mahkota tanya, dia kata, habis tu macam mana dengan keluarga kau yang susah? Dia katakan. Ya, dia kata, ada pun keluarga aku ada seorang ibu yang dah tua sangat. Dan saudara perempuanku yang buta lagi papa kedana. Aku datang tiap-tiap hari bawa roti untuk kedua-dua mereka tu. Sebab tu dia macam bila balik tu berlari-lari. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan sampai ke rumah sebelum masuknya waktu maghrib. Kenapa? Sebab kedua-duanya berpuasa. Mak dia yang tua puasa, kakak dia yang buta pun puasa. Jadi dengan roti itulah mereka nak berbuka puasa tiap-tiap hari. Jadi putera mahkota ni jadi lebih teruja nak mendengar kehidupan laki-laki miskin tadi. Dia pun tanya lagi. Dia kata, engkau bangun bila kalau engkau tidur? Dia tanya. Sebab pada dia, kalau macam tu lah kerja sikit punya susah. Kalau dia tak bangun-bangun dah esok tu kan tidur sampai ke tengah hari agaknya. Jawab pakcik tadi, apabila rahmat yang maha hidup kekal lagi terus-menerus menguruskan makhluknya turun ke langit yang terdekat. Dia merujuk kepada apa waktunya, iaitu pada waktu sahur. Jadi bila bangun, bila Allah turun ke langit dunia, maknanya waktu sahur. Putera mahkota pun tanya lagi, kamu ada hutang tak? Dia tanya dengan pakcik tu. Pakcik tu jawab, hutangku adalah dosa-dosa yang telah aku lakukan antara aku dan Allah. Tapi aku bayar hutang tersebut dengan bertaubat kepada Allah. Jadi benda tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyebabkan putera mahkota terus bertanya. Dia kata, pakcik, kamu tak nak hidup macam kami ke? Kata pakcik yang miskin tu, tidak, demi Allah aku tidak mahu. Putera mahkota pun tanya, kenapa? Jawab dia, aku takut kalbuku akan menjadi keras dan agamaku akan lebur. Putera mahkota kata lagi, apakah kamu lebih memilih menjadi tukang kuli pikul di pasar dalam keadaan lapar, bawah terik matahari, pakaian lusuh, susah, sengsara, dan kamu tak mahu hidup bersamaku dalam istana kerajaan ni? Dia kata. Kata si miskin, benar demi Allah,
Aku minta maaf. Aku ingin kembali kepada kehidupanku. Jadi, keluarlah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan putera mahkota Ali tadi dengan si miskin ni telah menyebabkan dia berfikir. Ya, sebab kata-kata tadi tu menusuk-nusuk dalam kalbu dia. Orang tak berdosa tak pernah stres. Orang tak berdosa, tak buat maksiat, tak susah hidup dia. Hati dia senang. Walaupun kelihatannya berebut nak makan roti sekeping tu nak bagi 3. Kena puasa belaka siang-siang hari. Menyebabkan putera mahkota ni selalu merenungkan. Dia pandang pakcik tu tiap-tiap hari. Dia renung. Dan pada suatu malam tu tuan-tuan, putera mahkota tu terbangun dari tidur dia. Dan ketika itu dia terasa sangat hidayah Allah menyelubungi dia. Ya Allah, kurniakan hidayah yang sempurna. Pada masa itulah dia fikir, ya Allah, aku juga ingin hidup sesenang, ya selapang, setenang pakcik yang telah aku tawarkan untuk hidup sepertiku tadi. Maka dia panggil pengawal dia. Ya, usah pendekkan cerita yang panjang ni ya. Dia panggil pengawal dia. Dia kata, aku nak keluar. Ya, aku nak keluar ke satu tempat yang aku tidak akan kembali lagi. Cuma aku akan bertemu dengan ayahandaku, dengan keluargaku pada hari penampilan yang besar, yakni hari kiamat di padang mahsyar. Mau tak terkejut pengawal dengar? Pergi jumpa kat padang mahsyar je. Ya. Jadi dia kata, kau nak pergi mana? Ya, putera mahkota jawab, aku telah merenung diriku. Aku telah muhasabah diriku. Dan ternyata aku berada dalam kealpaan, tidur yang nyenyak, terlantar dan sesat. Maka aku ingin berhijrah kepada Allah dengan membawa seluruh jiwa ragaku. Maka dia pun keluar tengah malam tu tuan-tuan. Dia tanggalkan baju kebesaran dia. Dia pakai pakaian yang sangat sederhana. Dia tempuh perjalanan sehingga orang tak tahu pun dia ni siapa sebenarnya. Dan dia pergi jauh sangat. Di sanalah dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Dia mempunyai wirid yang selalu dirutinkannya setiap pagi. Dia hafazkan Quran. Dia puasa Isnin Khamis. Tiap-tiap malam dia qiyamul lail. Dia berhubung dengan Allah yang maha hidup kekal. Lagi terus menerus menguruskan makhluknya. Ya, walaupun dia tidak mempunyai uang yang banyak macam dulu, tapi Allah telah memenuhi segala keperluan hidupnya sehari-hari. Begitulah keadaan dia sampai dia bekerja dengan orang lain. Ya, dan bila dia kerja dengan orang lain, dia kata dengan majikan dia, dia kata masa tu dia sakit. Ya, dia kata, aku ni kalau aku mati nanti, dia kata, cincin yang aku selalu pakai ni tolonglah bagi kepada ayahku. Aku ni sebenarnya adalah anak Khalifah Al-Ma'mun. Apabila aku mati, mandikanlah, kafanilah dan kuburkanlah aku. Kemudian serahkanlah cincin ini kepada ayahku. Jadi cuba bayangkan sajalah tuan-tuan, ya, ayahnya hanya menerima cincin tersebut setelah dia meninggal. Dan majikan tadi tak sangka yang kerja dengan dia tu rupanya adalah anak kepada khalifah, ya, orang yang duduk dekat dalam istana. Tapi begitulah bagaimana ya dia sangat memahami dan merenungkan kata-kata si miskin tadi, bahawa kelapangan, kesenangan, ketenangan bukan mesti sinonim dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan benda-benda zahir dan material. Ya, sebaliknya orang yang tidak melakukan dosa ataupun yang berdosa tapi sentiasa bertaubat kepada Allah, itulah orang-orang yang tidak pernah mengidamkan kehidupan mewah tapi sebenarnya tidak ada ketenangan. Penuh dengan tekanan, penuh dengan stres, tension dan sebagainya. Ya, walaupun zahir dilihat pakcik tadi mungkin tertekan ni, kalau kita lah Siti nak angkat barang, orang suruh angkat barang sikit pun dah moncong dah muka tu kan. Ya, ini kan pula pagi petang yang mengangkat barang macam tu dapatnya sikit sangat. Tapi tak pernah berhenti daripada mendatangi Allah pada waktu duha, pada waktu solat-solat fardu. Ya, sentiasa menghubungkan diri pada Allah. Dan itulah orang yang sebenarnya hidup dalam ketenangan, yang dapat menguruskan tekanannya dengan baik. Ya, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah ketengahkan cerita ini supaya kita dapat sama-sama memahami. Ya, kadang-kadang orang tertekan tu disalahkan orang. Jadi kata, ya memanglah, dia kata suami dia tak pandai layan dia lah, anak-anak tak menghargai dia lah. Sampai bila kita nak menyalahkan orang kan? Padahal yang sebenarnya kalau kita dapat menyuluh diri kita sendiri, dosa-dosa yang kita lakukan, hidup dalam kelalaian, ya, kita tak berusaha bersungguh-sungguh untuk menyucikan hati kita, sebenarnya itulah penyebab yang paling sangat besar
sekali yang menyumbangkan kepada stres. Aku tension, aku stres, ya, kerana Allah tidak menyukai kehidupan orang-orang yang berdosa. Jadi dengan tekanan, dengan stres tu menyebabkan kita teraba-raba, kita tercari-cari, ya Allah, macam mana aku nak tenang ni, macam mana aku nak tenang ni. Dan dengan jalan itulah sebenarnya kita telah masuk kepada pintu gerbang apa dia? Keredaan Allah, kehidupan yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, satu kupasan yang sangat menarik. Mudah-mudahan tak timbul lepas ini. Stres tetap akan ada, Ustazah, ya. Cuma kita pandai menguruskannya. Betul. Kalau tak stres, Siti, kalau tak ada tekanan dalam hidup, bukan hidup. Kita betul memang bukan hidup, dan kita akan jadi orang yang sangat lalai. Ya, sebab manusia ni sebenarnya dia suka sibuk dan suka menyibuk. Sebab itu kata-kata hukama, ya, jika kamu tidak menyibukkan diri kamu dengan kebenaran dan kebaikan, pastilah nanti kamu akan disibukkan oleh kejahatan dan keburukan. Yalah. Sibuk juga, sibuk apa? Sibuk tengok sinetron. Sibuk juga, sibuk apa? Sibuk mengumpan. Sibuk juga, sibuk apa? Sibuk jaga tepi kain orang. Sibuk juga. Lebih baik kita sibukkan diri dengan benda-benda yang baik, dan bila kita tertekan, sebenarnya membawa kita kepada banyak benda-benda kebaikan. Dan tuan-tuan, dengan tekanan inilah kita belajar, kita dapat pengalaman bagaimana untuk menguruskan hidup dengan lebih berkualiti. Baik. Berbanding orang yang tak ada tekanan dalam hidup dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Tajuk kita Aku Stres. Boleh dengarkan ulangannya nanti. Terima kasih Ustazah, bagus pengisian pada petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan ni, Siti. Kita belum cerita lagi bagaimana untuk ada sambungan. Bagaimana untuk menguruskan emosi kita dengan baik dengan segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Wallahualam. Untuk bahagian kedua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.